Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita dalam matematik tingkatan 4, bab 6. Okey, tajuk kita adalah ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Subtopik kita pada hari ini adalah menentukan dan melorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Okey, tanpa buang masa kita teruskan. Okey, seperti biasa, bila sebut ketaksamaan, kita mesti ingat tanda ketaksamaan. Sebenarnya saya sudah tunjuk yang ini dalam video yang lepas. Cumanya kita ulang. Sebab apa? Sebab tanda ini amat penting dalam menentukan rantau ketaksamaan lah. Jadi, ini yang basic. Yang basic yang perlu kita tahu, tanda dia lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama, lebih kecil dan sama. Ini basic dia. Dan kita kena tahu, dan kita kena faham, bila kita kata lebih kecil ni, di mana kawasan dia. Okey, kawasan untuk lebih kecil ni, kawasan dia adalah kiri dan bawah. Dan lebih besar ini adalah kawasan kanan dan atas. Biasanya untuk yang kecil ni untuk benda-benda negatif lah. Dan yang kanan ni adalah untuk yang positif. Okey, seterusnya. Menentukan dan melorekkan rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Okey, ini basic basic yang kita perlu ingat. Yang ni saya tidak ulang sudah. Okey, beza untuk tanda lebih kecil. Yang ini lebih besar. Kemudian yang ada tanda sama dengan di bawah ni. Untuk yang ada tanda sama dengan di bawah ni, dia punya line, dia punya garis ini adalah garis yang lengkap. Garis yang penuh. Maknanya tiada garis putus-putus. Tetapi bagi garis yang bagi ketaksamaan yang tidak mempunyai tanda sama dengan, macam ni je, lebih kecil ni, garisnya adalah garis putus-putus. Garis putus-putus. Ini beza tanda sama dan tanda tidak sama. Okey, itu je perbezaan dia. Tanda sama garisnya adalah garis lengkap, manakala ketaksamaan yang tidak mempunyai tanda sama dengan, garisnya adalah garis putus-putus. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah basic lah. Basic asas yang kita perlu tahu, yang mana di mana kawasan atasnya, di mana kawasan bawahnya, kiri, kanan. Yang ini sudah juga cikgu terangkan. Jika garisnya melintang macam ni atas dan ini bawah. Kalau garisnya condong seperti ini, sama juga di sini di atas dan di sini di bawah dan di sini kanan kiri. Yang ini ni hanya cikgu hanya mahu tunjukkan kawasan di mana dia. Kalau atasnya di mana, kalau bawahnya di mana, kirinya di mana, kanannya di mana. Dia tak ada apa-apa juga ni. Okey, seterusnya untuk lebih jelas lagi kita terus tengok kepada contoh lah. Kita terus tengok kepada contoh. Soalan contoh 5. Contoh 5, lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Okey, kita tengok soalan yang pertama, soalan A. Dalam soalan A ini dia sudah lukis siap-siap kepada kamu. Yang mana ini soalan, cuba perbeza dibeza di sini. Beza dia di sini. Di dalam soalan, dia bagi kamu tanda ketaksamaan. Tetapi bila dia sudah bagi kamu garis siap-siap. Maknanya dia sudah lukislah garisan di sini. Bila kita lukis garis pada kita punya paksi X, paksi Y, tanda ini berubah. Dia mesti bila berada dalam graf, ataupun bila dia berada di paksi X, paksi Y, tanda persamaan kita ini akan berubah menjadi tanda sama dengan. Sama juga yang ini. Yang ini ketaksamaan dia adalah lebih kecil dan besar. Tetapi bila dia berada di dalam graf, tanda dia akan berubah menjadi tanda sama dengan. Jadi cikgu, apakah fungsi ketaksamaan ni? Fungsi ketaksamaan ni adalah untuk menunjukkan di mana kawasan dia. Kalau dia lebih besar, atas ke bawah? Okey. Jadi untuk lebih jelas lagi kita akan tengok. Okey, ini garis dia. Okey, kita ada garis. Okey, di sini garis.
Ini garis asal lah. Maknanya kita ada satu bahagian yang di atas dan di bawah. Atas dan bawah. Okey, soalan dia bagi ketaksamaan di sini, kalau yang mana yang masih lagi keliru, atas ke bawah, besar ke kecil, letak je satu di depan, dia akan membentuk huruf B. Huruf B untuk besar. Kalau besar, dia positif. Kalau besar positif, atas ke bawah. Jadi kawasan dia adalah kawasan di atas. Jadi yang manakah kawasan yang mewakili garis ini? Okey, kawasan dia adalah kawasan ini. Kenapa? Sebab dia besar. Sebab dia besar. Kenapa di sini garis putus-putus? Cuba perhatikan di sini. Garis yang berwarna merah ni, kenapa dia putus-putus? Kerana pada tanda ketaksamaan dia ni tiada tanda sama dengan. Kalau dia tiada tanda sama dengan, garisnya putus-putus. Kenapa dia berada di atas? Sebab dia lebih besar. Yang ini kenapa tandanya sama dengan? Sebabnya persamaan ini, garis ini berada dalam paksi X, paksi Y. Berada di dalam satah dia lah. Berada dalam kawasan dia. Jadi kita tengok soalan B. Soalan yang kedua. Pada soalan yang kedua, cuba kita perhatikan tanda ketaksamaan ini. Tanda ketaksamaan ini mempunyai tanda sama dengan. Apabila mempunyai tanda sama dengan, garis kita adalah garis yang lengkap. Garis yang lengkap. Maknanya tidak terputus-putus lah. Maknanya dia lengkap. Dia semuanya bersambung. Okey. Dan cuba kita tengok, ini pun sama. Bila berada di dalam graf, tanda ketaksamaan itu berubah menjadi tanda sama dengan. Menjadi tanda sama dengan. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang pertama, sama juga. Pada di sini kita tengok, kita ada dua bahagian. Bahagian. Kemudian kita tengok di sini. Tengok di sini, kecil ataupun besar. Macam mana kita mahu tahu kecil ataupun besar? Letak je satu di depan, dia akan membentuk huruf K. K untuk kecil. Kalau kawasan kecil, kawasannya di mana? Kawasannya adalah kawasannya adalah, kita ada atas dan bawah. Jadi kawasannya adalah di bawah. Inilah jawapan kamu. Sama ada kamu boleh lorek. Nak lorek macam mana cikgu? Jawapan kamu nanti dalam kamu ni, kamu lorek saja begini. Lorek saja begini. Yang cikgu ni cikgu buat corak. Potong-potong saja. Garis-garis saja kamu punya di bahagian jawapan kamu lah. Maknanya lorek. Lorek. Kalau warna ni, dia tak payahlah nak warna-warninya. Nanti buang masa je. Banyak lagi soalan yang kita mahu jawab. Seterusnya kita tengok soalan C. Untuk soalan C, soalan dia adalah Y lebih kecil daripada 1. Soalan C. Untuk soalan C, bila dia bagi, kalau kamu perhatikan di sini pada soalan C, Y lebih kecil daripada 1. Bila berada dalam persamaan, kita ada Y sama dengan 1. Macam mana mau cari garis Y sama dengan 1? Senang saja. Cari, bila dia bagi tahu Y, lihat pada paksi Y. Kemudian cari nilai 1. Di manakah 1? Kalau di sini 2, jadi 1 di sinilah. Maknanya di sini kamu hanya perlu, ni kan garis pada paksi Y kan semua begini. Cuba perhatikan pada garis paksi Y kan dia semua begini. Apa yang perlu kamu perhatikan? Apa yang perlu kamu buat? Di sini 1, kamu hanya perlu garis. Panjangkan garis tersebut. Mau garis putus-putus ataupun garis jelas bergantung kepada tanda ketaksamaan. Ada ataupun tidak tanda sama dengan. Kalau tiada tanda sama dengan, bermaksud garis di sini adalah garis putus-putus. Bermaksud di sini adalah garis putus-putus. Kenapa putus-putus? Sebab dia tiada tanda sama dengan. Berdasarkan kawasan ini, kita ada bahagian atas dan bawah. Ketaksamaan kita sekarang ini lebih kecil ke lebih besar? Letak sahaja tanda 1 di depan. Kita punya ketaksamaan kita adalah kecil. Jadi kecil dia berada di mana? Apakah kawasan dia? Kawasan dia adalah berada di bawah. Inilah kawasan kita. Sama juga untuk soalan D.
untuk soalan D, dia sudah bagi garis begini. Sama juga. Kenapa garisnya garis lengkap? Sebab dia ada tanda sama dengan. Bila ada tanda sama dengan garisnya, adalah garis lengkap. Kemudian kita ada dua bahagian. Okey, bahagian mana kita nak pilih? Bahagian biru ke kanan? Biru ke kanan? Biru ke hijau? Nak tentukan biru ataupun hijau, kita tengok tanda kita sama. Letak saja tanda satu di depan, dia akan membentuk huruf B. B untuk besar. Jadi, manakah kawasan dia? Jadi, besar. Kawasannya adalah di atas. Okey, inilah kawasan kita. Inilah jawapannya. Okey, sama juga dengan soalan seterusnya adalah soalan E. Untuk soalan E, soalan kita adalah X lebih besar daripada negatif 3. Okey, bila berada di dalam graf, persamaan kita berubah menjadi tanda sama dengan yang mana X equal to 3. X equal to 3, kamu mesti tengok X axis. Paksi X. Cari, X negatif 3 ya, bukan X 3. Okey, bila kita perhatikan kita punya paksi X, kita carilah di manakah X negatif 3. Okey, X negatif 3 berada di antara negatif 4 dan negatif 2. Maknanya negatif 3 berada di sini. Jadi pada paksi X, cuba perhatikan ya. Semua kita tanda begini. Begini. Garisnya adalah berdiri. Jadi kalau negatif 3, dia berada di sini. Kita hanya perlu panjangkan garis tersebut. Panjangkan garis tersebut. Okey, putus-putus, garis putus-putus ataupun garis jelas. Bergantung kepada soalan. Soalan sekarang, dia bagi kepada kamu tiada tanda sama dengan. Maksudnya, bila tiada tanda sama dengan, garis kita sekarang adalah garis putus-putus. Okey, daripada sini kita tentukan kanan ataupun kiri. Kita ada dua bahagian, kanan ataupun kiri. Jadi kita punya ketaksamaan kita sekarang ni apa dia? Lebih besar. Kalau lebih besar, apakah dia? Di mana kawasan dia? Kawasan dia adalah kanan. Jadi apakah jawapan dia? Okey, di sinilah jawapan dia. Jadi ini kita buanglah, jadi ini kawasan dia. Okey, sama juga bagi soalan F. Okey, soalan F. Soalan dia adalah Y lebih besar daripada negatif 2. Okey, bila lebih besar daripada negatif 2, di dalam persamaan, di dalam graf kita, tanda ketaksamaan ini berubah menjadi tanda sama dengan. Maksudnya apa? Y equal to negative 2. Y equal to negative 2. Macam mana kita mau lukis garis ini? Bila soalan dia bagi tahu Y, lihat paksi Y. Okey, kemudian cari di manakah negatif 2. Okey, di sini negatif 2. Apa yang perlu kita buat? Kita hanya perlu panjangkan garis tersebut. Macam mana mau panjang? Putus-putus ke ataupun penuh, bergantung kepada ketaksamaan. Ketaksamaan kita sekarang tiada tanda sama dengan. Jadi garis kita sekarang adalah garis putus-putus. Okey, berdasarkan ini kita ada dua bahagian, atas dan bawah. Jadi lebih besar ni mana kawasan dia? Atas ke bawah? Jadi kawasannya adalah berada di atas. Jadi padamlah yang di bawah ni. Padam. Kasih padam. Ini sahaja kawasan kita. Okey, seterusnya. Untuk lebih jelas lagi, kita akan, untuk contoh 6 ni. Untuk contoh 6, soalan dia suruh kamu lukis. Pertama dia suruh kamu lukis dulu. Lukis graf, kemudian lorek rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Maksudnya dia suruh, yang tadi dia sudah lukis. Apa yang perlu kamu buat? Kamu hanya perlu lorek sahaja. Tetapi dalam contoh 6, dia suruh kamu lukis, kemudian dia suruh kamu lorek. Jadi macam mana kita mau lukis? Pertama sekali, tengok soalan. Soalan kita, daripada soalan kita ada Y lebih kecil dan sama dengan negatif.
Y lebih kecil dan sama 2X plus 3 tambah 3. Daripada tanda ketaksamaan ini, kita tukarkan dia. Gantikan dia dengan tanda sama dengan. Sebab apa? Sebab kita nak lukis. Macam cikgu bagi tahu tadilah, bila kita lukis dalam graf, tanda ketaksamaan ini akan berubah. Okey, seterusnya. Untuk kita lukis kita punya graf, pertama sekali kita kena ada koordinat. Koordinat maknanya kita tentukanlah sendiri, cari. Bila sebut koordinat, kita mesti ada nilai X dan Y. X dan Y. Jadi kita ambil saja apa-apa nilai bagi nilai X. Apa-apa saja nilai bagi nilai X. Janganlah nombor tu besar, nombor tu kecil saja. Contohnya yang pertama ni, cikgu gantikan di sini X adalah negatif 2. Jangan terlampau kecil. Jangan kamu ambil, aku nak ambil negatif 100 lah. Tak perlu nombor besar-besar. Nombor kecil-kecil saja. 0 ke, negatif 1 ke, negatif 3 ke. Jangan terlampau besar lah. Terpulang kepada kamu sebenarnya. Jadi bila kita mahu mengira, cikgu ambil negatif 2 dan 1 di sini. Bila kita mahu mengira, kita ada persamaan kita, Y sama dengan 2X tambah dengan 3. Pada bahagian X ini, kita tukarkan dia kepada tanda kurungan. Tukarkan dia kepada tanda kurungan pada bahagian X ni. Perhatikan pada bahagian X ni, kita letakkan dia tanda kurungan. Jadi apa yang perlu kita buat dengan tanda kurungan ni? Kita masukkanlah nilai X yang pertama. Kita masukkan nilai X yang pertama. Jadi kita selesaikan nilai X yang pertama. Gantikan dia. Okey, jadi 2 darab negatif 2 tambah dengan 3. Okey, 2 darab negatif 2, negatif 4. Tambah dengan 3, kita akan dapat Y equal to negatif 1. Maksudnya kita masuklah di sini. Kita sudah dapat Y sama dengan negatif 1 di sini. Kita masukkan dalam kotak dia. Okey, selesai yang pertama. Kita ada satu lagi untuk isi yang kedua ini. Okey, jadi sama juga. Untuk bahagian X ni, pada tempat X ni kita tukarkan dengan tanda kurungan dan kita masukkan nilai X. X kita sekarang adalah 1. Jadi 2 darab 1 tambah dengan 3. 2 darab 1, 2 tambah dengan 3. Y kita equal to 5. Y kita sama dengan 5. Okey, bila kita sudah ada dua koordinat ini, makanya bolehlah kita lukis graf. Okey, ingat ya, bila lukis graf mesti ada paksi X dan paksi Y. Mesti ada macam ni lah. Okey, kemudian kita plotkan koordinat. Koordinat yang pertama, X negatif 2 pada paksi X. X negatif 2, Y negatif 1. Kemudian tandalah koordinat kita. Ini koordinat yang pertama. X negatif 2, Y negatif 1. Dan koordinat yang kedua kita adalah X1, Y5. X1, Y5. Okey, ini. Bila kita sudah ada dua koordinat ini, sambunglah. Sambung, comel-comel. Sambung dengan lurus kamu punya garis di sini. Okey, kita pun sambung. Dapatlah sudah garis kita. Bila kita sudah dapat garis kita, begini kita akan ada dua bahagian. Di mana bahagiannya? Ini bahagian yang pertama dan ini bahagian yang kedua. Jadi, seterusnya, inilah fungsi ketaksamaan. Inilah fungsi ketaksamaan tadi. Ini fungsi ketaksamaan tadi. Maknanya yang ini kawasannya kecil ataupun besar. Okey, kawasannya adalah kecil. Manakala kecil dia di atas ke di bawah? Okey, kawasannya adalah berada di bawah. Jadi yang atas ni kita padam. Ambil kamu punya eraser dan padam yang ni. Inilah kawasan kita. Okey, seterusnya kita cuba tengok contoh yang kedua. Dalam contoh yang kedua ini, soalan itu dia bagi kepada kamu X tolak dengan Y lebih besar daripada 2. Untuk soalan ini, kita mau lukis graf. Bila mau lukis graf, biasanya kita akan ambil Y. Okey, kita tukar dulu. Kita tukar dulu tanda ketaksamaan ini kepada tanda sama dengan. Okey, bila kita tukar kepada tanda sama dengan,
Oh, cikgu tak tukar Cikgu tak tukar. Tak apa. Sama je. Okey. Biasanya untuk kita lukis graf ni, kita akan ada Y seketul sahaja di depan. Maksudnya apa? Maksudnya seperti soalan-soalan sebelum ini, kita hanya ada Y seketul. Macam ni. Ada di depan ni Y seketul saja. Okey, mana lagi soalan seterusnya? Cuba kita tengok Semua soalan yang sebelum ini, tak apalah. Cikgu tunjuk, cikgu tulis saja Soalan sebelum ini kita ada Y seketul sahaja di depan. Jadi di sini kita ada X tolak Y. Maknanya di depan ini ada juga nilai X. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi apa yang perlu kita buat? Kita pindahkan semua tu ke belakang dia, ke seberang dia. Hanya tinggal nilai Y sahaja di sini. Hanya tinggal nilai Y sahaja di depan ni. Yang selain daripada Y, kita pindahkan dia ke seberang. Kita pindahkan dia ke sebelah lain. Jadi, yang pertama sekali kita pindahkan nilai X. Bila kita pindahkan nilai X ni, perhatikan nilai X. X ini positif. Bila kita pindahkan dia ke seberang, dia akan jadi negatif. Jadi tinggallah Y. Tetapi cuba perhatikan di Y ni. Di Y ini ada tanda negatif. Okey, negatif ni juga kita tidak mahu. Kita tidak mahu tanda negatif. Maksudnya kita buang ke seberang. Kita buang juga tanda negatif ni ke seberang. Okey, bila buang ke seberang, okey, asalnya ini tanda dia adalah lebih besar. Dia akan bertukar tanda. Kenapa? Asalnya dia negatif. Dia bertukar menjadi positif. Kalau ni tak ada. Positif ni tidak perlu tulis sebenarnya. Sebab tu cikgu tak tulis. Asalnya dia negatif. Dia menjadi positif. Sebab itulah di sini dia berubah tanda. Ini negatif, dia buang ke seberang. Untuk siapa? Untuk semua ni lah. Untuk semua ni. Dia buang ke seberang. Ni. Tanda negatif ni. Sebab itulah cikgu letak. Yang ini buang ke seberang. Kemudian yang letak ni tanda kurungan ni. Sebab apa? Sebab dia semua ni. Milik semua ni negatif ni. Kenapa yang ini berubah tanda? Sebab asalnya negatif, dia bertukar menjadi positif. Okey, jadi apa yang akan jadi kepada dia? Negatif darab 2, kamu akan dapat negatif 2. Negatif, kamu akan dapat positif. Okey, negatif darab dengan negatif, kamu akan dapat positif di sini. Jadi inilah kita punya persamaan. Okey, sudah kita punya persamaan. Bila dapat persamaan seperti ini, bolehlah kita selesaikan dia. Untuk selesaikan persamaan ini, untuk lukis persamaan ini, kita memerlukan koordinat. Sebab itulah ada nilai X dan Y di sini. Jadi, kita pilihlah nombor apa-apa yang sesuai lah. Contohnya di sini cikgu pilih 0. Ingat ya, bila mau lukis, tanda ketaksamaan itu berubah menjadi tanda sama dengan. Tanda ketaksamaan itu berubah menjadi tanda sama dengan. Okey, pada tempat X ini kita letak tanda kurungan. Okey, apakah nilai X kita ni? 0. Jadi, kiralah negatif 2 tambah dengan 0, kamu akan dapat Y sama dengan negatif 2. Kemudian nilai X yang kedua. Ini nilai X ni terpulang kepada kamu. Kamu nak ambil nilai apa? Contohnya cikgu ambil 0 dan 2. Terpulanglah. Kamu nak ambil 0 dengan 1 kah? 0 dengan negatif 1 kah? Terpulang. Sama juga. Okey. Ini tanda sama dengan pada bahagian X ini kita letak tanda kurungan. Jadi kita masukkan negatif 2 tambah dengan 2 equal to. Bukan 2 ya. Negatif 2 tambah dengan 2, nilai dia adalah 0. Okey. Adalah 0. Jadi kita masukkan di sini. 0. Okey, di sini cikgu tersilap ni. Okey, bila kita sudah ada dua koordinat seperti ini, lukislah. Lukis di mana? Lukislah di graf kamu. Okey, kita pelukkan koordinat yang pertama, X0. Ni pada paksi X. X0, 0. Y negatif 2. Dapatlah koordinat yang pertama. Jadi koordinat yang kedua, X2. Di sini 2. Y0. Jadi di sini kita punya koordinat yang kedua. Kemudian gariskan. Garis kita garis putus-putus atau garis jelas.
Garis putus-putus atau jelas. Okey, yang di sini dia tiada tanda sama dengan. Kalau tiada tanda sama dengan, maksudnya garis itu adalah garis putus-putus. Okey, yang cikgu buat ini adalah betul ataupun salah? Salah. Kenapa salah? Sebab garis cikgu sekarang ini adalah garis yang jelas. Sepatutnya cikgu perlu buat garis putus-putus. Okey, yang ini cikgu minta maaf atas kesilapan cikgu. Cikgu tak sempat nak baiki. Cikgu pun tak perasan tadi. Okey, seterusnya daripada yang ini sepatutnya garis putus-putus ya. Ini sepatutnya garis putus-putus. Okey. Kita ada dua bahagian. Okey, atas dan bawah. Okey, untuk pilih sama ada atas dan bawah ni kita tengok kita punya ketaksamaan kita. Lebih kecil ataupun lebih besar. Okey, kawasan kita adalah lebih kecil. Maknanya yang atas ni kita padam. Dapatlah yang bawah ni. Inilah jawapan kita. Inilah kawasan kita. Okey. Seterusnya soalan dia yang paling senang di dunia ni. Okey, untuk lukis ni. Okey, soalan dia adalah Y lebih besar dan sama dengan kosong. Macam mana mau lukis? Okey, tukarkan tanda ketaksamaan kepada tanda sama dengan Y equal to 0. Y sama dengan kosong. Jadi, perlu tak kita buat kita punya kotak tadi untuk cari nilai X dan Y? Tidak perlu. Kenapa? Sebab kita hanya ada Y equal to 0. Jadi, macam mana mau lukis? Okey, kita ada paksi. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kita hanya perlu cari Y equal to 0. Tengok Pak. Bila dia bagi tahu Y, makanya lihatlah Y. Di mana kosong? Ni 6, 4, 2, kosong, negatif 2. Di sini kosong. Di sini kosong. Macam mana garisnya? Okey, garisnya seperti ini. Di kosong juga seperti ini. Jadi Y equal to kosong, Y equal to 0. Macam mana garisnya? Okey, garisnya panjangkan sajalah garis ini. Dapatlah seperti ini. Putus-putus atau jelas? Bila dia ada tanda sama dengan, garisnya adalah garis jelas. Okey, siaplah sudah. Y equal to 0. Inilah garis Y sama dengan kosong. Okey, kita ada dua kawasan, atas dan bawah. Okey, ketaksamaan kita adalah lebih besar. Jadi, kawasan kita adalah di atas. Jadi, tinggallah kawasan di atas sahaja. Sama juga dengan soalan F. Pada soalan F, kita ada X lebih kecil daripada 4. Sama juga, kita tukarkan kepada tanda sama dengan. Tanda ketaksamaan ini kepada tanda sama dengan. Bila mana dia bagi tahu X, okey, mesti ada paksi. Bila mana soalan bagi tahu X sama dengan 4. Pada paksi X, cari nilai 4. Ni 4. Apa yang perlu kita buat? Kita hanya perlu panjangkan garis tersebut. Putus-putus atau jelas? Putus-putus atau jelas bergantung kepada ketaksamaan. Ketaksamaan sekarang kita adalah tanda, tiada tanda sama dengan. Sepatutnya garis di sini adalah garis putus-putus. Okey, cikgu mohon maaflah atas kecuaian cikgu. Sepatutnya cikgu buat garis putus-putus di sini ni. Sepatutnya garis putus-putus. Pada nilai X sama dengan 4 ni, gariskan saja panjang-panjang, buat garis putus-putus. Okey, yang ni kecuaian cikgu. Okey, kita ada dua bahagian, kanan dan kiri. Okey, dia lebih kecil. Kalau lebih kecil kanan ke kiri? Lebih kecil ni, okey, kita ambil yang negatif lah. Maksudnya dia kiri. Kita buang yang kanan. Okey, seterusnya. Okey, kita habiskan terus untuk bab ini. Dalam bab ini, dalam contoh 10, soalan dia bagi tahu kamu lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Yang tadi kita lorek satu-satu, tetapi sekarang kita ada dua benda. Ada dua tempat yang perlu dilorek. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ada dua. Ada dua yang perlu kamu lorek pada satu tempat. Jadi macam mana kita mau buat soalan ini? Okey, yang pertama kita selesaikan dulu untuk, ini kita tengok ni, yang pertama ni dahulu. Kita selesaikan dahulu untuk Y lebih kecil dan sama dengan X tambah dengan 3. Kita selesaikan yang ni dulu.
Okey, perhatikan garis dia. Okey, garisnya adalah garis jelas. Kenapa garis jelas? Sebab dia ada tanda sama dengan. Okey. Ini. Ini adalah X sama dengan Y sama dengan X tambah 3. Kenapa di sini tanda sama dengan? Sebab dia berada di dalam graf. Okey, kita ada dua kawasan, atas dan bawah. Yang mana kita mahu pilih? Tengoklah dia. Kecil ataupun besar? Okey, untuk soalan ini dia kecil. Maksudnya kecil dia berada di bawah. Jadi buang yang besar, buang yang di atas ni. Jadi kita ada bahagian ini. Selesai yang pertama ini, kita ada lagi soalan yang kedua. Ini soalan yang kedua ni. Kita ada satu lagi ketaksamaan yang perlu kita selesaikan. Iaitu soalan dia adalah X lebih kecil daripada 2. X lebih kecil daripada 2. Bila dia berada di dalam graf, kita tukarkan kepada tanda sama dengan. Cari 2, kemudian panjangkan garis sahaja. Kenapa garis di sini putus-putus? Sebabnya pada ketaksamaan ini tiada tanda sama dengan. Sebab itulah dia garis putus-putus. Okey. Kita ada dua bahagian, kanan dan kiri. Yang mana satukah bahagian kita? Kawasan dia adalah lebih kecil. Maknanya lebih kecil, maknanya bahagian kita adalah bahagian kanan. Jadi buang kecil maknanya bahagian kita adalah kiri. Jadi kita buang yang hijau ni. Jadi kita ada dua sudah kawasan. Sini sudah kita buat. Yang ini sudah kita lorekkan. Yang ini juga kita sudah lorekkan. Jadi bila kamu perhatikan di sini, cuba cari di manakah kawasan yang kedua-dua ini bertindih. Bertindih ataupun dia bersilang. Kita perhatikan yang warna kelabu ni, adakah dia bertindih? Tidak. Yang warna-warni ni, adakah dia bersilang ataupun bertindih? Tidak. Ni kawasan tengah-tengah ni, adakah dia bertindih atau bersilang? Yes. Jadi inilah kawasan kita. Inilah jawapan kita. Jadi yang lain ni macam mana cikgu? Ambil pemadam dan padamkan dia. Tinggalkan kawasan ini sahaja. Inilah jawapan kita. Inilah jawapan kita. Jawapan untuk yang ini adalah kawasan yang bertindih dia punya ketaksamaan. Kawasan yang bersilang dia punya ketaksamaan kawasan dia. Bila kita lorekkan dia, kita nampak. Oh, dia bertindih lah. Dia bersilang lah. Ada bercampur-campur corak di sini. Itulah jawapan kita. Okey, seterusnya. Kita tengok contoh yang kedua. Dalam contoh yang kedua ini, yang tadi ada dua ketaksamaan. Dalam contoh yang kedua ini, kita ada 3 ketaksamaan. Ui, banyaklah pula 3. Okey, don't worry. 3 ke, 2 ke, 1 ke, konsep dia sama. Atas, bawah, kiri dan kanan. Okey, kita tengok dulu garis yang pertama. Garis yang pertama, Y sama dengan negatif X. Ini. Ingat ya, bila dia berada di dalam graf, dia bertukar tanda sama dengan. Kenapa garisnya jelas? Garisnya penuh. Sebab dia ada tanda sama dengan. Okey, pada di sini kita ada dua bahagian, atas dan bawah. Kita mau pilih yang mana? Atas ke bawah? Bergantung kepada ketaksamaan. Ketaksamaan kita sekarang adalah besar. Jadi kita ambil bahagian atas sahaja. Yang bawah ni tak nak. Okey, selesai yang pertama. Maknanya yang pertama ni sudah kita selesai. Jadi kita selesaikan pula yang kedua. Yang kedua adalah Y sama dengan 3. Okey, dalam graf kamu cari Y sama dengan 3. Okey, sama juga. Kenapa dia putus-putus? Sebab dia tiada tanda sama dengan. Kita ada bahagian atas dan bawah. Kita mau pilih yang mana? Okey, kawasan kita adalah kecil. Kecil maksudnya dia di bawah. Okey, buang yang atas. Okey, ini yang kedua. Nampak sudahlah. Di manalah jawapan dia? Bolehkah kita tentukan? Belum lagi. Kita ada satu lagi kawasan. Satu lagi ketaksamaan yang perlu kita selesaikan. Apakah dia? Y equal to 0. Okey, di mana Y equal to 0? Ingat bila dalam graf kita tukar tanda ketaksamaan ini akan menjadi Y sama dengan 0. Jadi di mana kita punya garis kita? Bila dia kata Y, perhatikan paksi Y. Mana kosong? Di sini kosong. Okey, apa yang perlu kamu buat?
Panjangkan saja garis ini. Dapatlah seperti ini. Okey, tanda putus-putus ataupun tanda jelas. Okey, garis ini dia mempunyai tanda sama dengan sepatutnya. Okey, ini juga kesilapan besar cikgu. Sepatutnya garis di sini adalah garis jelas. Bukan putus-putus ya. Kenapa garis jelas? Sebab dia ada tanda sama dengan. Mesti garis penuh. Garis penuh. Okey. Kita tengok bahagian kita untuk di sini kita ada bahagian atas dan bahagian bawah. Kita ada dua bahagian ni. Mau pilih yang mana? Okey, kawasan kita ini besar. Besar maksudnya dia berada di atas jadi buang di bawah. Okey. Nampak bertindih macam ni. Pening lah cikgu. Apa ni cikgu? I not understand. Okey, bila sudah kita selesaikan yang pertama, kedua dan ketiga, cuba perhatikan di manakah ada 3 corak yang bersilang. Cuba kita perhatikan di sini yang warna ungu ni. Di sini hanya ada 1 corak sahaja. Di sini ada 2. Yang ini pun ada 2. Di sini 1. Yang ini warna kelabu dengan warna-warni. Kita tak nak. Yang tengah-tengah ni, warna kelabu ada. Warna pink ada. Warna-warni pun ada. Okey. Jadi yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini bermaksud yang mempunyai ketiga-tiga corak. Jadi di manakah kawasan dia? Di sinilah. Okey. Jadi yang lain ni macam mana? Yang lain ni kasih padam. Tinggal saja yang ini. Inilah jawapan kita. Okey. Boleh faham? Okey. Cikgu harap kamu jelaslah untuk tajuk ini. Cikgu cuba terangkan satu persatu. Tetapi jika masih lagi tidak faham, boleh tanya cikgu. Okey, cikgu harap kamu dapat jawablah soalan ini. Okey. Yang ini ada berapa ketaksamaan? 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3. Okey, yang ini ada 3 bahagian. Maknanya ada 3 garis yang bertindih. 3 corak yang bertindih. Yang ini ada 4. Maknanya ada 4 corak yang bertindih. Banyaknya cikgu. Okey. Banyak dia. Sebenarnya dia senang saja. Konsep dia sama saja. Atas, bawah, kiri, kanan. Kalau 4 ketaksamaan bermaksud ada 4 corak yang bertindih ataupun bersilang. Itu sahaja. Okey. Jika ada pertanyaan boleh tanya cikgu. Sekian. Terima kasih.